akan zahir seorang Nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Ahmad. Idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutuskan kepada kamu, membenarkan kitab Taurat yang ada di hadapanku, dan memberitahu berkenaan yang berita gembira berkenaan dengan seorang Rasul yang diutuskan selepas aku yang bernama Ahmad, yang terpuji, Muhammad, Mahmud, orang yang dipuji, iaitulah nama kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang beriman di sini ialah beriman dengan ajaran Isa alaihi salam yang sebenar. Yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akan jadikan orang yang mengikutmu mengatasi orang-orang kafir sehingga hari kiamat. Bermula dengan kejayaan Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menjatuhkan kerajaan Kristian Bizantin, orang yang kafir dengan ajaran Isa alaihi salam, yang tidak beriman dengan iman yang sebenar. Kerana selepas itu berlaku penyelewengan daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, terutamanya Raja Konstantin, seorang Raja Rom yang bernama Konstantin, yang berpura-pura menganut agama Kristian, yang didakwa menjadi pengikut Nabi Isa alaihi salam, yang telah mengubah agama Isa kepada agama menyembah berhala dan menghalalkan daging babi. Padahal daging babi diharamkan. Orang Yahudi sampai hari ini tak makan daging babi. Nabi Isa adalah berbangsa Bani Israel, berbangsa Yahudi, dan membawa ajaran Islam. Daging babi tak boleh makan. Macam mana orang Kristian hari ini boleh makan daging babi? Ini sudah menyeleweng. Dan mereka menyembah berhala, menyembah salib, melukis gambar-gambar Nabi Isa dalam gereja, gambar Siti Maryam, gambar-gambar malaikat mengikut khayalan mereka dalam gereja, dan menyembah macam penyembah berhala. Ini sudah menyeleweng. Terutamanya apabila Raja Rom menganjurkan muktamar padri-padri Kristian di salah sebuah pulau di Laut Mediterranean, membincangkan beratus kitab Injil. Kitab Injil sudah diubah daripada asalnya sehingga menjadi beratus kitab Injil. Lalu Raja Rom mengisytiharkan 4 Injil sahaja yang dibenarkan, iaitu Injil yang mengaku syirik, menyekutukan Allah. Injil yang sebenar diharamkan. Injil yang ada imbah-imbah tauhid diharamkan, tak dibenarkan. Kalau ada orang ikut akan dibunuh. Menyebabkan padri-padri yang setia beruzlah di gua-gua, di gunung ganang dan bukit bukau, di pulau-pulau di tengah lautan, beruzlah mengasingkan diri kerana tak mampu menentang pemerintah, tak ada pengikut. Bukan betapa orang tua-tua kata betapa berkawan dengan syaitan. Ini beruzlah dengan makna membawa agama. Bila tak tahan nak mempertahankan akidah dan akhlak yang mulia, maka beruzlah menjauhkan diri pada orang ramai. Di antara mereka ialah padri yang bertemu dengan Nabi ketika masih kanak-kanak lagi, ketika Nabi dibawa oleh bapa saudaranya Abu Talib, iaitulah Padri Buhaira, bertemu dengan Nabi SAW dan melihat wajah Nabi, tengok atas bawah. Tanya Abu Talib, siapa budak ni? Abu Talib kata, anak saya. Kata Padri, ini bukan anakmu. Anak budak ni ayah dia mati dah. Ayah dia yatim. Ayah dia mati dah. Kata Abu Talib, betul lah, saya kok jaga. Betul. Dia adalah Nabi, dilantik menjadi Rasul, yang dijanji kepada Nabi Isa. Jaga baik-baik, nanti dibunuh oleh orang Yahudi. Ini di antara padri-padri yang beriman. Yang beriman beruzlah
menunggu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka Waraqah bin Naufal yang dijumpai oleh Nabi SAW di Mekah, yang menganut agama Nasara yang asal, yang memberi semangat kepada Nabi, engkau telah dilantik menjadi Rasul dan engkau akan dihalau dari bumi Mekah ini. Nabi kata, adakah saya akan dihalau? Saya tak buat salah, tak buat silap apa. Kata Waraqah, memang orang yang dilantik menjadi Rasul masamu ni akan dihalau oleh orang. Mesti menghadapi perjuangan, mengharungi ujian. Orang-orang yang kafir akan dikalahkan. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bala tentera Islam mengalahkan kerajaan kuasa besar dunia Bizantin. Dikalahkan dan orang-orang Kristian beriman kepada Islam. Iaitu penduduk Syam, penduduk Palestin dan penduduk Mesir. Yang menganut agama Kristian Ortodok beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada agama Tauhid, dan seterusnya Allah menjatuhkan Konstantinopel di zaman kerajaan Utsmaniyah. Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang beriman, yang mengikut Nabi Isa yang sebenar, boleh mengatasi orang-orang kafir sehingga hari kiamat. Walaupun di masa orang Islam dan orang Kristian boleh menjajah negeri orang Islam, tapi dia tidak boleh menakluk hati orang Islam. Dia tidak boleh menghapuskan agama Islam sehingga hari kiamat. Agama Islam akan tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijaga. Di alam Melayu ni datang penjajah Portugis, kemudian penjajah Belanda, penjajah Inggeris. Mereka menjajah di sini, memaksa penduduk alam Melayu menganut agama Kristian. Hanya sedikit saja orang Melayu yang ikut dia, yang bodoh-bodoh ikut dia. Yang nak sisi, yang nak ke perempuan, itu yang ikut dia. Yang betul-betul berakal tak ikut dia. Yang cerdik tak ikut dia. Dan Allah Ta'ala jadikan penganut agama Buddha dan Hindu, penganut Hindu kebanyakannya di alam Melayu ni menganut agama Islam kerana lawan penjajah. Kerana penjajah ni penjajah asing, pendakwah anak tempatan. Agama Islam berkembang di zaman penjajah. Mereka menjajah negeri, Islam menakluk hati-hati manusia terampau ini. Dan hari ini ketika mereka kuasa Kristen membelasah Afghanistan dan Iraq, dalam masa yang sama cerdik pandai di Asia Tengah, cerdik pandai di Amerika, cerdik pandai di England, di Perancis, di Jerman, yang mengkaji Islam, masuk Islam. Dia tidak boleh mengatasi agama Islam walaupun dia menjatuhkan kerajaan-kerajaannya, dan kerajaan-kerajaan Islam jadi barwa kepada musuh-musuh Islam, kepada Kristian, untuk menghancurkan Islam, menghancurkan ilmu agama. Mereka berjaya membentuk kerajaan-kerajaan yang mengikut arahan dia di negeri Islam setelah negeri Islam mencapai kemerdekaan. Kerajaan inilah yang menghapuskan tulisan Jawi, yang menghapuskan huruf Arab, yang melemahkan pengajian agama. Tapi mereka tidak boleh membunuh agama Islam.